Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selamat datang ke majlis webinar kita pada malam ini. Saya yakin dan percaya anda semua pada malam ini berfikiran positif. Dan kedatangan kita pada malam ini adalah tidak lain dan tidak bukan. Kita ingin mencari peluang, ingin melihat-lihat peluang. Jadi pada malam ini insya-Allah, sebelum kita mulai, boleh saya tahu anda semua dari mana? Anda semua adakah yang datang, yang join webinar kita pada malam ini yang berada dari luar Kuala Lumpur? Ada yang berada dari luar Kuala Lumpur? Boleh anda respon dalam ruangan chatting di bawah. Taik daripada negeri mana anda datang. Okey. Oh, ada yang dari Kedah ya. Ada yang dari Kedah. Oh, dari Penang dari Johor pada. Alhamdulillah. Jadi itulah kehebatan teknologi. Tapi pada malam ini kita hanya fokuskan kepada Kuala Lumpur atau Klang Valley saja. Boleh saya tahu anda semua berada di Kuala Lumpur atau Klang Valley di kawasan mana? Yang di luar tidak ada masalah. You are welcome. Tetapi yang di Kuala Lumpur anda berada di mana? Di Petaling Jaya. Petaling Jaya. Okey, Petaling Jaya. Alhamdulillah. Oh, Gombak. Oh, Gombak pun ada. Alhamdulillah. Putrajaya. Oh, ramai ya. Okey, saya daripada yang lokal daripada Puchong, daripada tempatan di Puchong, ada tak? Daripada Puchong, boleh saya di chatting dari Puchong. Okey, Puchong. Oh, Puchong. Oh, ramai juga daripada kita, ada lebih 30 orang pada malam ini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jadi ingat, kita menyertai webinar pada malam ini semata-mata untuk kita lihat peluang. InsyaAllah, kalau kita fokus betul-betul, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak dengan niat kerana Allah SWT. Jadi sebelum kita mulai, kita sebagai umat Islam terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan umum kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini anda begitu ceria sekali, anda begitu berfikiran terbuka, anda mesti melapangkan dada anda, dan yang paling penting anda kena fokus pada majlis webinar kita pada malam ini. Jadi suka saya nak ingatkan, kalau anda sedang tengok TV atau sedang main-main dengan handphone ke apa-apa, anda boleh sekejap anda offkan dulu TV ataupun handphone dan anda fokus hanya pada satu skrin saja, iaitu skrin webinar pada muka saya, insyaAllah, muka Pak Ajin. InsyaAllah. Jadi fokus pada skrin webinar saya pada malam ini. Dan jika saya nasihatkan, jika anda ada catatan, buku, nota dan sebagainya, itu sangat bagus. Sebab apa? Sebab sikit yang akan datang ni, yang kita akan undang ni, akan memberi maklumat yang terkini. Jadi kalau anda boleh catatkannya pada nota buku, sangat bagus. Jadi bagi yang belum ada buku nota, saya bagi masa untuk anda seminit untuk anda dapatkan buku nota anda. Ya, sebelum tu kita boleh tengok apa dulu. Jadi cuaca kita pun bagus, tempat saya pun cuaca bagus. Di luar sana ada cuaca yang kurang elok lah. Boleh kita test suara saya. Hello, testing 1, 2, 3. Suara saya boleh dengar? Clear? Okey, clear, alhamdulillah. Slide saya pun boleh dengar ya? Boleh dengar? Okey. Bagus. Kalau semua okey, anda boleh type okey. Okey, oh dah kelang. Okey. iPhone, okey. Jetly, okey. Okey, ready. Are you ready? Ready, yes. Okey, jadi pada malam ini, webinar ini sangat berkesan. Untuk mendapat kesan yang optimum, kita hendaklah seorang yang berfikiran terbuka. Kita ialah seorang yang cepat bertindak. Maksudnya, setiap apa yang positif, apa yang perlu tindakan, kita kena bertindak cepat. Kita tak boleh delay. Ini adalah salah satu sikap yang sangat bagus. Yang mana orang yang berjaya, kebanyakan mereka bukan jenis yang berlengah. Mereka adalah jenis yang cepat bertindak. Dan satu lagi yang kita perlu ingat adalah, mereka ini adalah jenis orang yang tidak suka orang yang sanggup melakukan apa saja demi untuk mencapai cita-cita mereka.
Mereka sanggup buat apa saja tanpa alasan. Yang baik, yang positif demi untuk mencapai cita-cita mereka. Dan mereka bukan dari jenis orang yang suka komplain. Komplain. Kebanyakan orang yang komplain ni dia memang tak boleh buat kerja. Jadi kita mulai saat ini kita think positif. Lihat satu benda tu dengan keadaan yang positif. Jangan asyik suka komplain, insyaAllah. Jadi kalau anda boleh begitu, maka anda akan menjadi orang yang, saya doakan anda untuk menjadi orang yang sukses dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi seterusnya, boleh saya tahu berapakah yang hadir pada ni, ada 30 orang ni, berapa ramaikah yang ingin memiliki pendapatan yang lebih baik pada tahun ini? Berapa ramai di kalangan kita yang ingin mendapat pendapatan yang lebih baik? Jadi pada tahun ini dan seterusnya, saya yakin, saya tahu semua yang datang ni semua nak cari peluang penaikan. Semuanya nak dapat pendapatan yang lebih baik. Tetapi tidak sah kalau saya tidak tanya anda, tidak mendapat confirmation daripada anda. Berapa ramai yang ingin mendapat pendapatan, merubah kehidupan anda, mendapat pendapatan yang lebih baik mulai pada tahun ini. Walaupun tahun ini kita ada sakit-sakit beberapa bulan saja, tapi never give up. Never give up. Kita boleh teruskan. Ada lagi ni bulan 9, bulan 10, 11, 12, 13. Bulan 12. Ada 3 bulan saja. Never give up. Kita nak change everything. So berapa ramai? Okey. Oh saya. Ya, taik nombor 1 ya. 1. Oh 1. Okey. Oh, nampaknya begitu, semua yang ada pada ini begitu positif, begitu responsif. Jadi, semoga anda boleh berjaya dan saya doakan jika anda betul-betul memahami keadaan dan mendapat apa yang kita nak sampaikan dalam webinar pada malam ini, insyaAllah anda akan dapat apa yang anda ingin. Anda akan dapat merubahkan pendapat anda, insyaAllah. Dan untuk lebih spesifik lagi, boleh saya tahu berapa ramai yang nak dapat income 5 angka pada tahun ini, walaupun masa hanya tinggal beberapa bulan lagi, tapi kita never give up. Kita mesti nak dapatkan. Boleh type nombor 2 di chat ni bawah. Nombor 2. Nak pendapatan 5 angka. Type nombor 2. Oh, Dr. Fiza, 5 angka. Oh, okey, Ustaz Wan. Kak Jun. Okey. Oh, bagus. Semangat yang luar biasa. Oh, terus tu ya. Daripada PJ, daripada Penang, daripada Utara, daripada Johor dan sebagainya. Oh, Alhamdulillah. Semuanya saya nampak begitu positif. Begitu responsif yang sangat baik. Jadi saya yakin, saya doakan pada anda, semoga kita semua boleh merubah kehidupan kita dan boleh mencapai impian kita. Ya, semuanya mempunyai impian yang begitu hebat, begitu tinggi melangit. Jadi insya-Allah semoga kita boleh berjaya sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita pergi lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita semak semula realiti kita pada masa ini. Kita sit down sekejap dan tengok apa keadaan kita sekarang dari sudut ekonomi dan sebagainya. Realiti masa sekarang. Sebab apa? Sebab 90% orang tak boleh capai impian mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak sedar di mana mereka berada. Jadi pada mana ini, alangkah lebih baik kalau kita sit down sekejap dan tengok keadaan semasa kita sekarang. Jadi keadaan semasa ini dengan ekonomi yang begitu teruk, dengan orang kata inflasi yang begitu tinggi, peningkatan harga barang dan sebagainya, maka hari ini kita amat menyedihkan sekali. Tapi benda itu is beyond our control. Di luar jangkaan kita. Mungkin ini disebabkan oleh keadaan politik, ekonomi sebagainya. Tetapi kita boleh menyumbang. Kita boleh menyumbang kepada keadaan ini dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Yang melakukan perkara-perkara yang produktif. Jadi kalau kita tengok di dada-dada akhbar, hanya akhbar pada 2023 yang mengatakan golongan Melayu paling ramai bankruptcy. Golongan Melayu, mereka berniaga, buat pinjaman bank dan sebagainya, maka akhirnya muflis. Ini saya rasa bukan kerana keadaan ekonomi. Ini disebabkan oleh, disebabkan manajemen mereka. Mereka tidak betul-betul aware tentang pengurusan syarikat dan sebagainya. Jadi tengok, kita 60% muflis adalah golongan muda. Ini adalah statement daripada Bank Dunia. Jadi benda ni kita kena tahu.
kita kena tahu. Jadi keadaan begini, jika ianya berterusan, maka apakah penyelesaiannya? Apakah yang menjadikan, apakah yang patut kita buat? Keadaan yang begitu genting. Bila ekonomi barang semakin naik, inflasi semakin tinggi, maka umpamanya kalau dulu kita duit 100 kita pergi beli barang di pasar raya, kita boleh beli 1 troli. Tetapi bila barang naik, benda ni ekonomi berkesan kepada barang naik dan sebagainya, maka duit 100 kita belanja hanya boleh beli beberapa item saja. Dulu nak tolak troli dah penuh, tapi sekarang ni begitu sedikit sekali. Dan dijangkakan ekonomi kita begitu teruk sekali, atau utama sekali selepas berlakunya COVID. Itu adalah malapetaka daripada Allah SWT. Maka bila berlaku itu akan efek pada seluruh dunia, bukan sahaja kita di Malaysia, seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dijangka berapa ribu syarikat akan muflis, akan tutup kedai, dan dijangkakan berapa ramai pengangguran yang akan berlaku. Jadi kita kena bertindak sekarang. Kita kena bertindak sekarang. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak bertindak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun akan datang, kita akan hilang daripada perdagangan. Kita akan hilang. Sebab apa? Sebab ekonomi semakin ternak. Kalau kita tak buat sesuatu, kalau kita tak cari lubang-lubang bisnes, kita hanya harapkan pekerjaan kita. Dan mungkin syarikat yang kita bekerja itu mungkin juga akan tutup. Ini betul, ini bukan joke. This is very serious. So we have to do something. Apakah penyelesaiannya? Apakah penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya tidak ada lain. Tidak ada lain. Kecuali mulai sekarang kita kena berusaha lebih keras. Kita kena bertindak lebih cepat. Kita kena bertindak lebih cepat. Kalau siapa yang bekerja, kena tambah tumbuh pekerja, kena buat perniagaan dan sebagainya. Macam-macam cara. Yang kita nampak ini, apakah cara yang boleh menambahkan ekonomi kita, yang boleh mengurangkan inflasi kita. Jadi kalau saya umpamakan sebagai tangki air di rumah kita, yang mana ada satu main pipe yang masuk ke dalam rumah kita, maka main pipe ini kita buka setiap hari, mandilah, basuh kereta lah dan sebagainya. Dan pula berlaku kebocoran, berlaku pipe bocor dan sebagainya, maka air itu asyik keluar saja. So kalau anda lah, apa yang anda nak buat? Kalau anda menghadapi situasi sebegini, apa yang anda akan buatkan? Kebanyakan yang saya tanya, kalau orang tengok pipe bocor begini, maka dia kata, tutuplah pipe, tampallah yang bocor itu. Ya betul, kalau pipe anda boleh tampal pipe bocor. Tapi sebenarnya yang bocor itu apa? Yang bocor itu adalah income kita. Yang bocor itu adalah komitmen kita. Maka income kita hanya satu sumber saja. Yang bocornya banyak. Makan hari-hari, bayar kereta, bayar bil, bayar elektrik, bayar beli makan anak, beli telefon, beli top up untuk anak-anak. Maka benda ni kita tak boleh tutup. Kalau kita tutup, maka kehidupan kita satu keluarga akan terbantuk. Kalau anda tutup, anda tak nak bayar bil api, anda tak nak bayar bil air. Sebab apa? Sebab takut duit tadi bocor, takut air tadi bocor. Maka anda tak bayar bil api, anda tak bayar bil air, anda tak beli. Bila kita bawa anak pergi kedai, maka kita nampak kedai tu jual baju, kalau kita tarik anak kita sebab tak nak bagi dia nak. Kita tarik anak kita sebab tak nak bagi dia menangis, nak beli baju, tak nak bagi dia menangis, nak beli makanan KFC dan sebagainya. Jadi maksudnya kita tutup air kita. Hari ni apa yang kita perlu buat? Sepatutnya bila kita tengok pipe kita mulai bocor, mulai keluar banyak, maka apa yang kita perlu buat ialah biarkan dia keluar, biarkan dia keluar, biarkan dia keluar. Yang paling penting, kita mesti sanggup tambahkan pipe lagi besar, tambahkan pipe lagi besar, supaya pipe masuk air yang besar. Maka nak bocor banyak mana pun bocor lah. Yang penting yang masuk itu besar. Jadi sama juga dengan pendapatan kita. Kita tambah lagi lubang pendapatan kita, tambah lagi sumber pendapatan. Jangan hanya rely pada satu pendapatan, iaitu bekerja makan gaji. Pada petang hari, pada malam hari, pada hari minggu, kita buka lagi part time. Ya apa saja, mungkin orang bawa Grab, mungkin orang bawa Food Panda dan sebagainya. Jadi hari ni kalau anda bawa Grab, anda bawa Food Panda, nampak macam kerja tu dah sikit.
Pada hari ini kerja semua kita boleh buat di hujung jari. Hujung jari. Pada mana ni kita ada online business. Kita tambahkan peluang kita dengan buat bisnes online yang begitu profesional, iaitu melalui Smart Franchise Network ini. Hanya bermodalkan begitu minimum saja pada malam ini dan anda boleh menjana pendapatan yang insya-Allah sama dengan pendapatan franchise yang besar seperti KFC dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak berbuat sesuatu pada tahun depan, pada 2 tahun lagi, banyak company akan backup, banyak company akan tutup kedai. Sebab apa? Sebab keadaan COVID yang baru-baru ni belum settle lagi. Dan COVID dah slow, maka timbul lagi influenza. Jadi apa lagi bala yang akan datang, kita wallah. Cuma yang penting kita kena bersiap sedia, berusaha, bertindak secepat mungkin kalau boleh kita nak mengatasi masa itu. Jadi mulai sekarang kita rebut peluang yang ada. Dan hari ini alhamdulillah saya tengok semua peserta yang ada pada malam ini begitu positif, begitu positif, begitu baik sekali. Jadi pada malam ini, adakah anda siap sedia untuk menghadapi cabaran? Halo, apa khabar semua? Adakah anda siap? Kalau anda siap, type siap nombor 1. Type siap di chatting. Siap. Ya, okey, bagus. Inilah yang kita mau dengar. Semuanya bertindak dengan secepat mungkin. Tidak ada cara lain. Kita tak ada pilihan lain. Kita kena berniaga. Tambahkan perniagaan. Luangkan. Walaupun ada yang kata saya tak pandai lah nak berniaga, nak buat lah. Itu tidak ada masalah. Soal pandai dan tak pandai itu bukan penting. Itu nombor 10. Sebab pandai dan tak pandai itu hanya berlaku jika anda tak belajar saja. Bukan soal anda tak pandai. Soalnya anda malas belajar. Jadi kalau kita rajin mau belajar, maka insya-Allah kita akan boleh menguasainya. Maka sebab itulah kita kena bertindak apabila kita diberi peluang. Maka kalau kita nampak peluang itu boleh menjana pendapatan, kenapa orang lain boleh menjana pendapatan? Maka kita kena iri hati, kena deki dan kena belajar macam mana dia buat. Macam mana dia boleh buat. Macam mana Datuk boleh berjaya dalam masa setahun saja boleh jadi jutawan. Kita kena cari jalan bagaimana nak tiru dia supaya dalam masa setahun tak apa, setahun 2, 3 pun tak apa. Yang penting kita kena ikut step yang positif ini untuk memajukan diri kita, insya-Allah. Okey, seterusnya. Tuan-tuan, pernah ke tidak anda berimpian nak memiliki perniagaan sendiri yang lebih sistematik? Bukan hanya sekadar berniaga jual goreng pisang di tepi jalan. Bukan tidak bagus jual goreng pisang, tapi kita nak satu perniagaan yang ada sistematik, yang boleh menjana pendapatan sehingga puluhan ribu. Ini yang diperkatakan Smart Franchise Network. Jadi kalau anda ada pernah terfikir, maka anda type ya di chat ni sekarang. Type ya kalau anda ada pernah fikir. Ya. Okey, yes. Ya, okey. Abu Bakar, ya. Oh, Sawan, ya. Okey. Jadi hari ini lah. Kalau anda ya, maka anda tidak salah tempat. Pada mana anda tidak salah tempat lagi. Maka anda berada di platform yang benar pada ini. Jom bersama kami di Smart Franchise Network. Jadi untuk menceritakan tentang Smart Franchise Network ini, saya bukanlah orang yang paling layak. Pada mana saya akan bawa kepada anda, iaitu seorang founder kepada Smart Franchise Network, Datuk Dr. Azam Haji. Sebelum kita jemput beliau, marilah kita tengok video klip tentang beliau terlebih dahulu. Video ni tak lama tuan-tuan, lebih kurang 4-5 minit saja. Okey, sekian, terima kasih. Okey.